Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, menjadi moderator anda, dan topik yang kita kongsikan pada petang ini pada pagi ini cukup menarik tuan-tuan iaitu bertajuk kereta baru. Jangan terburu-buru, kereta terpakai. Jangan sampai pokai. Alright. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit maklum kita dengan penceramah kita pada pagi ini iaitu Mr. Tan Chee Hong yang berasal daripada Pulau Pinang. Tidak, orang Penang kita, merupakan pemegang sarjana muda pengurusan Universiti Sains Malaysia USM, Executive Diploma in Financial Counselling, itu EDFC Open University, dan merupakan ahli Malaysian Financial Planning Council MFPC. Mr. Tan merupakan ketua cawangan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK Cawangan Alusta Kedah. Dan agensi kaunseling dan pengurusan kredit ini atau biasanya dikenali sebagai AKPK ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan April 2006 untuk membantu individu menguasai situasi kewangan mereka dan mencapai ketenangan minda hasil daripada penggunaan kredit secara bijak. Beliau bekerja di AKP sejak tahun 2009 lagi, dan sebelum ini beliau bekerja di industri perbankan selama 20 tahun dan pengalaman di beberapa bahagian dalam bank termasuklah seperti di bahagian operasi bank, bahagian pentadbiran kredit, pinjaman, bahagian pemasaran produk pinjaman dan juga bank kutipan dan pemulihan, bahagian kutipan dan pemilihan pinjaman. Tidak sedikit makluman berkaitan dengan Mr. Tan Chee Hong kita pada hari ini. Alright, good morning, selamat pagi Mr. Tan. Selamat pagi Encik Zaki. Yes, apa khabar? Saya sihat saja. Mr. Tan, macam mana Mr. Tan? Boleh tahan. Ada hujan sikit-sikit tapi okey, boleh. Okey, masih di Pulau Pinang Mr. Tan ke di Kedah sekarang ni? Hari ini saya dekat pejabat Alostar. Pejabat Alostar. Okey, Mr. Tan. Okey, kita tak sabar rasanya para pendengar kita bersama untuk berkongsi kita dengan tajuk yang cukup menarik pada pagi ini, kereta baru. Jangan terburu-buru, kereta terpakai. Jangan sampai pakai. Silakan Mr. Tan. Okey, terima kasih. Sekejap, saya share screen. Okey, terima kasih Encik Zaki untuk pengenalan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini. So pagi inilah kita akan cuba berkongsi sedikit sebanyak tentang pembelian kereta. Kereta ni nak cakap mungkin bagi ramai orang mungkin ini pinjaman yang kedua selepas mungkin PTPTN kan. PTPTN tu juga pinjaman ingat perlu bayar balik. So pinjaman ni kira pinjaman yang kedua lah. Sebelum ni kalaulah ikut dulu tu kalau PTPTN kita tak bayar nak beli kereta pun tak lepas. Tetapi sekarang ni tahulah kan kalau kita dah bekerja mungkin kita perlukan sedikit sebanyak mungkin transport pengangkutan yang baik, so maka boleh kalau PTPTN tuan-tuan puan-puan ni tak bayar dengan cantik masih dapat lagi beli kereta. Tapi soalan dia sekarang, baru sahaja keluar daripada keluar bekerja, baru sahaja graduate, baru sahaja keluar daripada mungkin IPTA, IPTS, sekarang nak cari kerja, dah ada kerja tapi perlukan transport sebab tempat kerja mungkin jauh, nak beli kereta. So terfikirlah apa kereta yang terbaik. Ingat beli kereta boleh, tapi janganlah beli sampailah anda tersekat setiap bulan nak bayar balik. So hari ini kita nak cerita, bukan tak boleh beli, transport pun ada, pengangkutan awam pun ada. Di Malaysia pengangkutan awam kita boleh cakap di antara yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita perlukan untuk mungkin keselesahan, mungkin kita perlukan produktiviti. Kita terpaksa sampai ke tempat kerja kita pada masa yang ditetapkan dan balik pada masa yang kita perlu. So oleh itu mungkin pembelian kereta ni merupakan salah satu dulu boleh cakap kehendak tapi dia macam keperluan sebab untuk produktiviti, untuk kerja. So kita akan berbincang hari ni, nak beli kereta ni boleh fikirkan dulu nak beli yang terpakai ke atau yang beli yang terbaru. So nanti kita akan berkongsi sedikit sesi. Nak beli kereta baru boleh, syarat dia apa dia. Kalau nak beli kereta yang terpakai, apa kelebihan dan kelemahan dia. Di sini kita akan cuba berkongsi, dan tuan-tuan dan puan-puan kalau ada
apa-apa yang nak tanya ke apa, boleh sila dekat chat atau tulis dalam bagi mereka yang ikut dekat FB, isi dalam chat tu nanti Encik Zaki akan bagi tahu, moderator akan bagi tahu soalan tu. Okey, kita teruskan. Alright. Oh, dah dibuat kepenalan tadi ya. Inilah ini berapa tahun dululah muka saya. Sekarang dah berubah sikit lah. Ada, cam sikit adalah dekat-dekat saja. Masa itu biasalah kan, speaker tu kita kena ambil gambar yang terbaik daripada yang terbaik ya. Pengenalan itu. So sememang dia KPK dah ditubuhkan selama 16 tahun sejak 2006 sampai hari ini 2022 dan sememang dia KPK inilah fungsi dia. Bagi orang yang mungkin pertama kali ikut ASMB sesi ini, sedikit pengenalan KPK, 3 fungsi pertama, nasihat kewangan, program pengurusan kredit dan pendidikan kewangan. Macam hari ini kita buat pendidikan kewangan lah. Nasihat kewangan ni ada kalau tuan-tuan puan-puan berdekatan dengan pejabat AKPK yang terdekat, boleh sahaja singgah di AKPK atau buat appointment untuk jumpa dengan penasihat kewangan. Di sinilah ada yang datang tu tanya, okey saya dah ada kereta tapi setiap bulan kadang-kadang kita lupa nak bayar. Adakah baik dia saya buat pinjaman peribadi untuk selesai kereta saya? Soalan macam ni. Oh, saya nak ASMB ni memang pelaburan yang baik. Saya nak pinjam melabur ke nak melabur sendiri dengan tunai yang ada? Itu juga soalan yang ditanya-tanya. Kemudian adalah juga yang tanya, saya nak beli rumah pertama saya. Hari itu rakan saya dah share lah sesi kan. Nak beli rumah ni memang satu pelaburan yang besar. Nak fikirkan apa? Apa yang perlu kita tahu? Lokasi ya. Itu yang penting. Selain daripada itulah lain-lain nasihat yang kita boleh beri kepada mereka yang memerlukan, nak tanya saja. Ingat, AKPK bukan untuk mereka yang ada isu-isu masalah kewangan. Tidak, AKPK juga membantu mereka yang nak tengok nasihat kewangan yang baik ke depan. Bukan datang KPK saja disebabkan ada isu pembayaran hutang pinjaman yang tak ada. Tapi stigma tu ada. Tak bolehlah kita deny. Memang ada. Orang cakap datang KPK saja takut. Kadang-kadang nak jalan depan office pun tak apa, pergi belakang sini nanti orang ingat kita masuk KPK, nama kita terjejas. Sampai ada tahap rakan sejawat saya minta datang jumpa makan tu, tak apa you turun lah, tak nak naik pergi office lah. Kita turun bawa jumpa. Takut, segan. So kita nak bagi tahu stigma ni taklah. AKPK ni juga membantu mereka yang tak ada isu apa-apa kewangan. Dia nak tahu macam mana nak perbaiki, nak macam mana nak menambah baik pengurusan kewangan dia. Datanglah jumpa kita. Kita ada penasihat yang sedia membantu anda. Dan of course ketiga inilah program pengurusan kredit di mana KPK ini membantu mereka yang benar-benar mereka memerlukan untuk mengurangkan komitmen dia. Komitmen dari segi pembayaran hutang setiap bulan dia. Boleh saja jumpa KPK dan kita akan bagi program untuk membantu mereka mengurangkan komitmen bayaran kepada bank. Inilah 3 fungsi utama KPK. Sebelum saya ke slide yang ke depan nanti, saya nak bagi tahulah AKPK sebelum ni memang kita bagi nasihat kepada individu saja, tapi sejak COVID, sejak MCO bermula ni banyak bisnes juga terjejas. Maka Bank Negara telah bagi mandat kepada AKPK juga membantu mereka yang dalam golongan PKS, pengusaha kecil sederhana, SME dan mikro. Boleh saja kalau mereka ada isu-isu pinjaman bisnes yang ada sangkut ke apa yang memerlukan AKPK untuk berbincang dengan bank, sila juga datang ke AKPK. Okey, inilah pengenalan. Wah, nampak cantiknya. Kalaulah saya mampu, memang di antaranya satu, saya juga akan nak beli. Begitulah kalau saya mungkin nak travel jauh sikit, nak selesa, mungkin kereta-kereta macam ini jadi idaman saya. Memang dalam mimpi pun ada kadang-kadang kita terpandu kereta ni pergi jauh-jauh di jalan-jalan depan ni, seronok kan? Tapi kadang-kadang kita kenalah sedar diri kemampuan ni kita sampai tahap mana. Bukan kereta ni tak bagus. Kereta ni juga bawa anda daripada A ke B, destinasi anda. Kereta ni juga bawa anda A ke B ni dengan baik. Mungkin tak selesa yang niaga, tapi saya rasa selamat.
Sekarang ni kita macam ni pun dia ada teknikal yang canggih ya. Dia boleh membantu dari segi keselamatan, airbag, ABS dan juga ada ASA. Semua ada di sini. Dia dah jadi lebih mampu milih untuk teknologi yang baru itu. So kalau mereka yang baru saja bekerja, taklah semesti kena juga. Ni kalau kereta buatan Malaysia ni kita tak nampak macam okey. Tak apa. Janji kita A ke B selamat. A ke B selesa. Kereta apa yang pakai kalau traffic jam sama saja. Semua kena tunggu dalam line tu. Kereta 100,000 dengan kereta 30,000 juga dalam line yang depan belakang line yang sama. So selagi kita sampai selamat, itulah yang kita nakkan. Bukan tak boleh, kalau anda mampu, silakan. Tapi janganlah sampai tahap ikat perut, nak kerja dua tempat, 3 tempat, setakat untuk membantu kita mampu bayar komitmen itu. Okey. So saya nak tunjuk video ni. Right, sekejap saya share sound. Oh dah. Tu kereta aku. Kau ada? Kereta aku boleh cucuk USB. Kau ada? USB je. Hai! Kereta aku ada kursi urat. Kau ada? Ada. Kau ada? Tak ada. Kereta aku boleh pergi 330 km sejam. Kau ada? Kereta dia tu tiap-tiap bulan dia bayar RM3,000. Kau ada? Insurans dengan road tax kereta dia ni setiap tahun RM5,500. Kau ada? Itu tayar kereta. Kalau lu sekali tukar walau RM2,000. Lu ada? Tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua benda ni? Tak ada. Beli kereta jangan ikutkan hati. Nanti susah hati. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Okey, seronok tengok. Yalah, memang kereta ni nampak semua canggih kan. Tapi itulah komitmen kita pun tinggi. Bayangkan sekali tukar kereta 2,000 4 biji ke 2 biji tak pasti lagi. So inilah di antara harga-harga kereta yang ada dekat negeri kita, negeri Malaysia, dan tuan-tuan puan-puan boleh tengok, agangkanlah komitmen anda kalau anda memilih kereta yang daripada yang mampu milik sampailah ke tahap yang prestasi tinggi itu. So kita ada kategori kan, segmen-segmen lah, A segmen, B segmen, macam-macam. So boleh tengok juga gambar di sana, banyak jenis kereta yang ada di sini. Soalan dia sekarang, mana yang sesuai? Mana yang kita nak pilih kalau nak beli? Ini pasal kereta baru, nanti kita cerita apa kebaikan dia. Mungkin kita tak pilih untuk beli kereta baru tetapi kereta yang terpakai. Kita tengok apa kelebihan dia tu. So daripada sini tengok kemampuan dia. Kadang-kadang mungkin kita nampak gaji kita okey saja, bagi dekat ejen dia kira lepas gaji 3,000 okey, boleh dapat mungkin segmen C. Kita jenama Jepun, kita ni layar tu. Tapi bila kita kira dah beli tu, komitmen dia nampak macam tinggi. Mengapa? Kadang-kadang tu maintenance dia pun tinggi. Pergi sekali ke, pergi tukar minyak enjin ke 5,600 contoh. Kadang-kadang kereta yang mewah itu pun sebab minyak yang dia guna tu pun tinggi. So sekali-sekali minyak dia makan juga kalau kita pergi highway dari Penang ke KL balik, kena full tank 2 kali contoh. So yang ni semua nanti kita akan bincang apa kos-kos yang terlibat. Okey. So sebelum ni kita tengoklah macam mana komitmen anda. Dalam contoh ni kita ambil kalau seseorang tu nak beli sebuah kereta, komitmen dia bayaran setiap bulan dengan syarat dia bayar 10%. Memang dekat di sana ada jugalah komitmen yang anda tak perlu bayar 10% pun. Mungkin bayar booking fee saja pun ada. 1,000, 2,000 dan anda bolehlah dapatkan kereta, daftar nama dan pergi buat pinjaman loan. Loan pinjaman kita buat anggaran secara purata dia sekarang 3.5%.
So bayangkanlah kalau anda berbayar untuk 5 tahun pinjaman bank tersebut, setiap tahun 5 tahun kita kali dengan 5. Sekejap saya tunjuk cursor boleh. Tak, sini. Okey, tak apa, kita tunjuk cursor sini. So tengoklah kalau daripada jumlah asal harga kereta kita tolak 10% daripada yang kita bayar duit muka 45, kita akan tanya bank mana, kita carilah bank mana yang interest yang paling rendah. So kalau dekat sini kita buat anggaran 3.5% dengan 5 tahun bayar balik. Okey. Dan dari 5 tahun maka kita kena kalilah berapa interest dia ke atas jumlah pinjaman tu. Daripada jumlah pinjaman tu, kita kali 5. Mengapa? Sebab kita ambil masa 5 tahun untuk bayar balik. So, bank akan charge interest 5 tahun. Daripada jumlah interest inilah kita campur dalam pokok kita pinjaman. Keseluruhan 52,875. Daripada keseluruhan ni kita tengok berapa tahun. Kalau 60 bulan, sebulan kena bayar RM881. Ini untuk gambaran untuk mereka yang buat pinjaman 5 tahun. Sememang dia, kalaulah you pinjam untuk 9 tahun, maka jumlah bunga dia akan bertambah lah. Mungkin dalam 2 kali ganda, RM14,000. Dan sememang dia kalau ni RM14,000, campur dengan pinjaman asal kita, keseluruhan dia mungkin dia tambah lagi jadi RM59,000. So, bila dia bertambah RM59,000, kalaulah anda ambil untuk 9 tahun, maka bulanan dia pun akan jadi 100.08. Nanti saya tunjuk slide saya rasa lebih baik. Untuk 9 tahun. Sebulan dia memang taklah setinggi ni. Tetapi dia lebih kurang 500 lebih. Okey, so ini secara am dia lah pengiraan dia. Tuan-tuan puan-puan boleh cuba kira sendiri, tengok lepas ke tak. Lain kali nak beli kereta, tengok tolak 10% ke apa duit pendahuluan. Kira sendiri dengan interest yang anda boleh carilah, mungkin 3% pun ada. Dan tengok mampu ke tak. Seboleh-bolehnya, apa yang komitmen you bayar itu, janganlah melepasi 30%. Maksud dia kalau gaji 3,000 tolak EPF, tolak apa yang perlu ditolak, gaji yang tinggal tu 30% digunakan. Contoh kalau tinggal 2,000, 30% sebaik-baiknya, maksud dia 2,000 bayaran ke bank ni janganlah melepasi 600. Tapi terpulang, kalau anda rasa mampu, okey, teruskan sahaja. Janganlah sampai tertunggak. Okey. So daripada sinilah kita akan nampak komitmen yang perlu tadi 881. Dia ni merupakan tak melepasi, tadi kita cakap 30%. Yang ini dia tinggi sikit, dia cakap 40%. So kalau 40% maksud dia kalau kita kira balik pendapatan kita kalau ada tak boleh kurang daripada RM2,203. Tapi ingat, yang ini RM2,200 ni kira bersih. Kasar kita kena lebih tinggi lah sebab kan kita kena tolak EPF, SOCSO dan mungkin ada apa PTPTN, termasuk juga PTPTN, dan mungkin kita kena ada mungkin lebih kurang 2,005 hingga 3,000. Okey. Ini satu anggaran. Tadi kita cakap kan untuk kes ini sama juga, tapi sekarang kita pengiraannya untuk 9 tahun. So kalau untuk 9 tahun, maka kena kali 9. Tadi kita tunjuk 7,000 lebih. Sekarang dia dah berganda jadi 14,000 lebih. Daripada jumlah interest yang banyak, campur dengan jumlah yang kita pinjam asal pokok tu, maka keseluruhan pun jadi 59,000. Walaupun dia naik disebabkan kita panjangkan masa nak bayar balik, maka pembayaran dia jadi kuranglah 500 lebih. Kalau 500 lebih, saya rasa gaji yang 3,000 tu dia lepaslah kan. Sebab potongan dia semua tu dia masih ada lagi. Mungkin 5,000 ni setakat 20% daripada jumlah pendapatan bersih dia tu. Okey. Sebaliknya juga, tuan-tuan puan-puan, beli kereta bukan sahaja kita nak tahu kemampuan kita, pembayaran dia sebulan tu kita mampu tak.
kebiasaan dia kita nak tahu saja sebulan berapa. So ejen akan kira. Kalau dia kira-kira sebulan dekat 500 lebih atau 800 lebih, boleh lepas saja. Tapi perlu ingat, kereta ni kita beli bukan sahaja bayar installment. Kita juga ada kos-kos lain yang terlibat. Dan di sinilah tertera dia di antara dia insurans kita. Mungkin setahun kita kena bayar 1,500 untuk insurans. Itu mungkin insurans yang basic. Tak masuk lagi mungkin untuk cover kita punya cermin depan ke belakang. Mungkin tak cover lagi untuk apa-apa ni, rusuhan, banjir, kebakaran ke apa. Itu kira tambahan insurans lagi. Ini setakat basic lah, 1,500. So kalau 1,500, kita bahagi dengan 12 bulan. Maksudnya setiap bulan komitmen kita sebenarnya 125. Walaupun lah kita beli insurans ni setahun sekali saja. Tapi bila setahun sekali kita tak standby duit ni, guna kad kredit. Atau kena korek daripada tabungan kita untuk berbayar. Cukai jalan tu okey lah, tak begitu tinggi sangat kan. Dia bergantung kepada kenderaan anda. Kalau kenderaan kuasa kuda CC tu dia lebih tinggi, maka dia lebih tinggilah. Kalau yang rendah dia akan jadi rendah sikit. Selain daripada itu, bila kita dah kereta, kita pakai kan. Takkan beli kereta nak simpan rumah. Sikit-sikit saja hari Minggu kita ada dah rancangan nak pergi jalan-jalan sebab ni kereta baru kan, seronok juga. Okey, kita pergi jauh sikit. KL pergi Penang. Penang pergi KL. Bila you pergi guna kereta, sememang dia diperlukan minyak kan. So minyak tu setiap bulan kita buat anggaran. Bukan saja kita masa kita pergi belancong. Mungkin kita perlu kereta untuk ulang alik daripada rumah ke tempat kerja. Anggaran dia RM250. Itu saya tak pasti dia anggap pada sekarang ke dengan harga minyak sekarang lah. Yang rendah lagi. Kalau yang tinggi mungkin yang jenis yang 97 dia lagi tinggi lah kan. Ini basic. Kemudian maintenance, setiap 5,000, biasa dia 10,000 lah. Tapi ada kereta yang recommend 6,000, you kena tukar minyak hitam. Ini kita anggarkan dalam mungkin 10,000 lah. 10,000 mileage yang kita pembatuan yang kita kira 10,000 kilometer kita kena buat penukaran minyak hitam, brake, macam-macam lah. Dan dekat KL lagi, orang yang duduk KL ni kalau lah nak letak tempat kereta, kenderaan, tol, macam-macam ada. Ini kira minima kot. Ada yang nak parking kereta di pejabat sebulan pun dekat RM150. Parking sahaja. Mungkin nak parking kat luar, kena datang awal lah kan. Memang kawasan-kawasan bandar ni susah nak dapat tempat letak kenderaan yang percuma. Tak ada dah. Semua ni kena berbayar. Percuma boleh. You park dekat LRT, you naik LRT ke tempat kerja. Itu mungkin juga percuma. Ada yang tidak percuma juga, kena bayar juga. So, kos-kos inilah yang anda kalau kira balik. Komitmen setiap bulan bukan setakat bayar kat bank sahaja, tetapi jugalah termasuk kos-kos lain di sini mencecah 1,500. So, tadi you kira, 800 boleh. Tiba-tiba saja berapa setiap bulan anggaran dia macam tinggi sikit. Mungkin 1,200, 1,300. Inilah komitmen tambahan anda. So fikirkan, bila saja sebelum beli kereta ni macam okey, bila beli ada kos mana ni semua. Inilah penyelenggaraan dan lain-lain lagi kos yang terlibat. Okey, saya nak berkongsi sedikit maklumat. Ini pengiraan dikongsi oleh dalam online Compare Hero tu. Dia tunjuk secara am dia sama senario tadi 50,000, down payment kita bayar 5,000, pinjaman 45,000. So dari sini dianggarkan pengiraan dia. Tadi kita letak 881 sebab dia 3.5%. Ini kalau 4% bayaran bulanan kita anggarkan dalam 5 tahun kita dah berbayar 54,000. Dah melepasi kos kereta tu, kita dah bayar lebih. Dan ini kira hanya kita dengan bank. Belum lagi, ini yang kita tadi cakap tu. Bukan saja installment, petrol yang kita berbayar. Itu kira standard lah, minimum sebab 5 tahun ni. Mungkin depreciation juga kan, susut nilai. Kereta ni akan bersusut nilai lah. Hari ni anda bawa beli kereta ni
on the road saja, berjalan saja dia dah turun mungkin 1 to 2%. Oh, okey lah. Mungkin 5% dia nilai dia. 5% telah dikurangkan. Dan jugalah dalam lingkungan 5 tahun ni, you kena bayar road tax tak banyak. Insurans ni, ini pun agak kurang. Tadi kita tengok setahun pun dah 1,000 lebih. Mungkin ini anggaran saja. Kemudian adalah maintenance dan parking tu semua. Secara keseluruhan dalam 5 tahun ni, kita terpaksa berbayar 90 lebih ribu. Dahsyat juga. Kita beli kereta 50 tapi komitmen selepas 5 tahun kita dah berbayar dekat dekat 100,000, 90 lebih. So fikirkan, nak cakap murah, tidak juga. Kalau ada kereta, memang you kena bersedia untuk berbayar sebanyak ni dalam tempoh 5 tahun. Kalau 9 tahun, kenalah kira sendiri. Tambah juga lebih daripada yang kita anggarkan di sini. Okey. So sememang dia kalau anda ada kereta dan anda bercadang mungkin ke depan ni dah pakai kereta 2-3 tahun ni mungkin nak tukar ke apa, boleh. Inilah cara dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat anggaran bila anda kalau nak tukar kereta bersedia untuk berbayar pengurangan yang mungkin ada. Maksud dia anda buat pinjaman contoh 50,000. Masa anda nak jual selepas 3-4 tahun, nilai dia biasa dia akan turun mungkin 20%. So mungkin nilai dia tinggal 35,000. Tetapi disebabkan interest dekat bank semua itu, anda terpaksa kalau nak jual kereta, anda kena cover lebihan yang mungkin tak cukup. Mungkin hutang dia masih lagi dekat contoh 40,000. Sebab 2 tahun pertama itu dia interest yang banyak. So 40,000 tapi nak jual kereta 35. So you kena top up 5,000. Okay. So bagi mereka yang ambil kereta untuk 9 tahun, kalau nak jual kereta ni, dia kenalah dekat akhir tahun lah untuk elakkan daripada kena top up lah. Maksud dia nilai kereta dia dengan harga dengan jumlah pinjaman dia sama. Dalam mungkin dalam lingkungan sini 7,5 tahun ke apa, dekat 8 tahun. Okey, ini contoh dia. Dan juga bagi mereka yang ambil pinjaman untuk 7 tahun, kalau dia nak jual kereta, sememang dia digalakkan untuk jual pada tahun yang ke-5. Maksud dia nilai dia mungkin sama dengan pinjaman bank. So dia tak perlu top up. Dan jugalah bagi mereka yang ambil pinjaman 5 tahun, dia bolehlah cuba jual kereta ni kalau dia tak nak pada 3,5 tahun. Inilah yang cuba kita sampaikan. Kalau tuan-tuan puan-puan nak contoh ambil kereta 9 tahun, tapi kalau nak jual sebelum 8 tahun ni, maka contoh you nak jual pada tahun yang ke-5, mungkin you akan diperlukan buat pembayaran untuk top up sebab nilai kereta dia lebih rendah daripada jumlah hutang yang ada. Okay. So inilah yang cuba kita nak tahu, bagi tahulah sebab mengapa yang ini juga penting, sebab kalau anda nak jual kereta tapi hutang bank tinggi daripada nilai yang diambil oleh ejen, tapi nak juga kereta yang terbaik, yang terkini tu, mungkin anda akan fikirkan nak sambung bayar. Itu yang jadi isu. Nanti kita akan sentuh mengapa tidak digalakkan. Okey, sebab anda pun rasa nak bayar ni mana mampu. Kurang lagi 20,000 nak top up. Kereta ni dia orang nak ambil, ejen nak ambil 30,000. Tapi hutang lagi ada 50,000. Contoh. So, you tak akan nak pergi cari 20,000. 20,000 ni guna untuk beli kereta baru. So, you tak fikirlah. Ejen recommend. Tak apa, letak kereta sini dulu. Kita bayar installment. Itu yang bermulanya. Isu-isu sambung bayar kemudian. Okay. So, sekarang kita nak ceritalah daripada apa yang saya cuba sampaikan tadi itu. Tuan-tuan puan-puan, kami harap you dah tahulah nak beli kereta baru, apa komitmen yang ada.
nak beli kereta terpakai, kita tak sentuh lagi. Isu dia bukan tak boleh. Boleh, tapi selagi anda mampu. Selagi tadi tengok slide pengiraan dia dengan komitmen yang ada tu, anda rasa boleh saja. Pendapatan you dalam 2 tahun, mungkin dalam setahun dia akan naik gaji ke, dalam 2 tahun keadaan bisnes saya lebih baik, boleh. Tidak ada masalah. Okay. So, kembali kepada topik kita hari ini. Nak guna baru ke terpakai? Baru, apa kelebihan dia? Pilihan. Tuan-tuan perempuan boleh pilih dari segi berapa nak top up yang spek tinggi ke, spek rendah ke, nak tambah apa sekarang security yang kita cakap tadi itu ASA ke, ada auto cruise ke. Ini semua ada pilihan. Sampailah ke tahap warna. Warna kita nak yang kita pilihan warna kita sendiri. Berbanding dengan kalau kita terpakai. Kereta terpakai, kita tak ada dah pilihan. Kereta ni nak jual dengan warna ni, kalau nak, bolehlah beli. Kalau tak nak, you kena tunggu, cari yang lain. Itu satu. Kemudian kelebihan kalau beli kereta baru ni, mungkin pinjaman dia interest dia rendah. Interest dia rendah. Tapi ingat, sebab interest dia rendah, sebab pinjaman anda tinggi. Kos dia lebih tinggi. So, dia lebih kurang sama. Sebaliknya, kalau anda guna kereta terpakai, interest dia mungkin tinggi sikit tapi harga dia rendah. Mengapa harga dia rendah? Disebabkan susut nilai. So ada pakar yang cakap kalau nak beli kereta yang terpakai, sebab dia kita beli kereta baru terpakai. Maksud dia apa? Beli kereta baru terpakai. Maksud dia kalau nak beli kereta terpakai, janganlah beli kereta terpakai yang lama sangat. Beli yang agak baru. Mungkin dalam 3 hingga 5 tahun. Tapi susah nak cari. Ada, tapi susah nak cari. Kadang-kadang kita nak beli yang lama sikit, kita takut kan masa. Biasa dia kereta kalau dah 5 tahun, cost maintenance dia, belt, timing belt. Tapi sekarang ni ada timing yang guna chain belt, apa tak perlu tukar apa. Lebih kepada mungkin engine oil, mungkin tayar dia pun ada yang 3-4 tahun dah tukar kan. So itu semua you kena sedia untuk beli kereta yang terpakai. Tapi susut nilai dia dah kurang. Bayangkan adalah kajian yang dia cakap tu bergantung kepada jenis kereta. Kalau kereta yang masa beli tu 50,000, 5 tahun nilai dia tinggal setengah aja, 25,000. Ada yang lagi kurang peratusan dia. So daripada itu bila anda beli kereta 5 tahun ni murah. Walaupun bank interest dia tinggi tapi komitmen you akan jadi lebih rendah. Itu sedikit kebaikan dia. Pula apakah kelebihan dia kalau anda beli kereta baru? Selesa, teknikal yang tinggi semua itu. Kepercayaan kita tahu ini baru. Sebab ini kalau terpakai dia murah. Tapi kita kena tahu kepercayaan dia. Atau kereta ni pernah kena ada accident ke apa. Pernahkah kereta ni mungkin pernah ada banjir. Contoh sekarang kerap juga berlaku. Isu-isu macam ni risiko dia pun ada. So terpulang kepada tuan-tuan puan-puan bergantung kepada kemampuan anda. Okey, dia ada kelebihan dia dan ada kelemahan dia. Sekali, I mean, as long as you mampu, okey, go ahead. Kira saja komitmen anda setiap bulan. Okey. So inilah sedikit yang kita nak share sumber daripada custom ini. Tuan-tuan puan-puan tahu apa custom? Sekarang banyak kan? Custom pun ada, MyTukar pun ada. Company-company ni sekarang dia dah macam ambil alih lah apa yang kita biasa dulu buat dengan agent semua tu. Sekarang ada semua custom, semua online semua. Dan proses dia pun lain. Semua straightforward, hitam putih, online, macam-macam. Okay. So dalam sini dia berkongsi. Selepas 1 minit membeli kereta, kereta akan susut nilai 9 hingga 11%. Daftar saja kereta, keluar daripada JPJ saja ke atau daripada showroom, itu dah. You nak jual, orang nak beli 10% kurang. Oh, dahsyat. So kalau you bawa balik rumah ni, harga dia dah turun 10% dah. Lepas 1 tahun dah beli, lagi 15 hingga 25%. Dan sampailah 5 tahun,
susut nilai dia akan kurang, lagi banyak, jadi setengah. Keadaan ni berlaku kalau kereta dia jenis yang bersusut nilai lagi tinggi. Biasa dia kereta high spec, mewah semua itu. Memang susut nilai dia tinggi. Bagi mereka yang nak pilih kereta yang terpakai, kalaulah anda jenis yang tahulah sedikit sebanyak tentang penggunaan atau maintenance kereta ni, kadang-kadang anda boleh beli kereta yang bagus dengan harga yang boleh diterima, boleh dipakai. Tapi biasa dia orang yang beli kereta ni, dia adalah tahu sedikit sebanyak tentang mechanical kereta tu, atau dia kenal lah mekanik yang boleh membantu dia maintain. Kalau tidak, memang tinggi. Okay. Dan juga Kasem juga bagi kita sedikit tips bahawa sebab susut nilai ni bergantung kepada beberapa faktor. Di antara dia, kalau yang terpakai itu susut nilai dia lebih tinggi kalau penggunaan dia lagi tinggi. Contoh, kalau you nak beri kereta terpakai 20,000 mileage atau 20,000 pembatuan dia, sememang dia kita rasa lebih selesa dari beli sebuah kereta yang dah pakai 150 km. Kita nak beli yang kurang sebab kita tahu kalau kurang, maka barang dalam kereta itu masih lagi boleh tahan kan, sebab penggunaan dia kurang. Tetapi adalah sekarang kalau you pergi kepada penjual kereta yang yang tidak jujur, dia boleh adjust. Tapi sekarang susah sikit sebab semua mungkin boleh, tapi semua dia sekarang digital, tak macam dulu. Adalah dulu 10 tahun dulu dia boleh adjust juga dia punya mileage dia tu. Okay. Kemudian reputasi dan kepercayaan. Kalaulah sebuah brand kereta ni memang reputasi dia bagus, orang lagi nak beli. Kereta yang sekarang kan, yang kita tengah tengok Proton apa tu, yang SUV tu, kita percaya, okey, so far tak ada masalah, semua okey. So disebabkan kepercayaan itu, maka harga dia masih ada, susut nilai dia rendah. Okey. Dan kemudian dia adalah juga pilihan pengguna. Tengoklah orang yang suka kereta yang kecil, compact, parking pun senang, untuk weekend sahaja, hari minggu pakai. So dia nak kereta yang kecil. So kereta yang kecil ni susah nak cari. Ada kan, pernah sekali orang cakap, sekarang orang masih lagi cari kereta apa? Dua Kenari. Kenari. Masih lagi on the road, tapi memang kurang. Dan kereta tu masih orang cari sebab dia parts dia murah, boleh modify, dan dia memang dalam city drive, dalam bandar tu memang seronok, dia selesa. Okay. So ini jadi pilihan orang. So walaupun dia dah mungkin 10 tahun kereta tu, orang masih cari, nilai dia masih ada. Okay. Kemudian bilangan termilik lah. Kalau first hand, second hand, okay. Kadang-kadang dah 2-3 orang dah bertukar, third hand ke, fourth hand ke apa, memang nilai harga dia akan lebih rendah. Keadaan kereta, kalau ada cantik, tak ada mungkin kemek di sini depan, pernah ada accident, dia tak pergi bagi dia cantik, memang kereta macam ni orang akan beli pada harga yang lebih rendah. Sejarah servis kereta, buku kereta, tempoh warranty, memang kalau tempoh tu masih ada. Biasa dia buat sekarang kereta baru bagi warranty untuk 5 tahun. So kalau anda beli pada tahun yang ketiga, masih ada warranty. So kalau ada warranty, orang pun nak beli kereta yang terpakai pun rasa selesa lah sebab masih ada warranty kan. Kemudian daya penarik, mungkin ada jenis kereta yang ni, kereta ni dah 10 tahun tapi dia nampak macam baru lagi, modern. Contoh kereta Porsche kan, dah 20 tahun tapi size, shape semua sama. Dia tak berubah sangat. Kereta Continental yang lain-lain juga, dia okey saja, orang boleh terima. Tengok, okey, kereta ni walaupun dah 15 tahun tapi dia nampak okey saja. Dia ada daya penarik. Disebabkan daya penarik itu, mungkin harga kereta terpakai itu dia lebih tinggi. Kemudian saiz lah, saiz yang lebih besar tu, lagi besar kereta tu, kebiasaan dia, susut nilai dia lebih lagi cepat dia turun.
dan kemudian efisiensi pemakaian bakar minyak tu. Kalau kereta tu dia efisien, mungkin minyak dipakai tu pun kurang. Okay. So inilah di antara apa yang nak cuba kita kongsi ini. Kalau you nak beli kereta, contohlah yang nak beli kereta baru, anda juga boleh fikirkan, adakah kereta baru ni dalam golongan keadaan ni. Sebab mungkin suatu hari kalaulah anda nak tukar kereta ke, nak jual itu, mungkin susut nilai itu tak setinggi daripada kereta jenis yang lain. Ini sedikit maklumat lah yang kita dapat dari sumber customer. Dan jugalah kita kalau nak beli tu, kita kena tengoklah semak kemampuan pembelian, sama ada kereta baru ke kereta terpakai. Kemampuan tu kita kena ada, dan sampai terpaksa macam saya cakap tadi, kerja 2-3 tempat sebab pastikan kereta ni kita mampu bayar. Tak berbaloi. Kereta ni setakat untuk memenuhi keperluan kita lah. Tapi memanglah kalau kereta kecil, anak ramai, mungkin kita kena beli SUV ke MPV supaya bolehlah keluar 5 orang ke 6 orang. Juga pertimbangkan nilai jualan. Ada orang cakap resale value kan. Seperti yang kita cakap lah, susut nilai dia kalau tinggi, kita cuba nak elak. Dan bila kita nak beli, kita juga tengok package mana, bank mana yang bagi kita package yang terbaik. Dan jenis kereta jenama mana yang ada warranty 100,000 kilometer contoh, atau warranty 5 tahun atau 3 tahun, yang mana dulu. Okay. Dan ingat nak beli kereta, kos-kos yang terlibat selain daripada installment kita, dan kita kena bayar kepada bank juga terlibat kos untuk maintenance dia. Okay. Dan bila dah beli kereta yang besar-besar, yang baru, janganlah kita kedekut nak beli insurans. Pastikan insurans itu beli mencukupi untuk cover. Kadang-kadang kita rasa tempat ni atau tempat kita pergi bekerja ni kerap juga ada banjir ke apa, pokok banyak ke apa. Memang pokok banyak tu selesa parking kereta di sana, tak panas bila kita guna balik ke, kita nak pakai selepas tengah hari kan. Tapi ingat, kalau you park dekat tempat ni, you tak ada insurans, mana tahu angin taufan yang kuat. Semua ni you kena pastikan insurans itu melindungi dia. Dan kemudian memang komitmen. Kira lah pendapatan kita macam ni, komitmen kita buat apa. Kalau anda tak pasti, memang bank akan kira. Bila dia kira saja, dia tahu ni tak mencukupi. Komitmen tinggi, ada 2-3 kad kredit, limit pun 10,000. Personal loan lagi ada. Ada pula yang potongan gaji. Tak lepas. Nak, boleh cari guarantor. Contoh dia. Inilah cara bank untuk buat penilaian dia sebelum dia meluluskan pinjaman. Okay. So, sentuh pasal insurans, inilah di antara dia jenis-jenis perlindungan. Sekarang insurans ni dia agak fleksibel. You boleh custom made. Maksudnya you boleh pilih. Dia macam boleh add on. You beli yang basic, kemudian you boleh add on. Macam kita cakap tadi, yang untuk banjir, yang untuk kita punya windscreen, yang untuk rusuhan, yang pula ada macam-macam lah. Ada pula yang cover masa kereta rosak, dia ada toll free. Kalau rosak di highway, dia boleh ambil dari mana ke workshop atau ambil sampai ke tol. Semua ni ada yang berbayar, ada yang diskaun. Dan ada pula yang bila dia dah masuk workshop, dia bagi you kereta sewa untuk you pakai bekerja, atau dia bagi you allowance untuk you tengok sewa kereta ke, atau dapatkan transport, Grab ke apa untuk pergi kerja. Macam-macam ada, tapi semua dia ada add-on, penambahan daripada basic insurance. Kemudian diskaun tanpa tunai, NCD. NCD ni saya rasa yang orang beli kereta, yang bawa kereta itu faham. Kalau anda tak pernah buat claim tu, NCD tu, dia membantulah anda mengurangkan premium anda. Premium anda dari setiap tahun bila cukup masa, 55% paling tinggi. Okay. Dan add-on, perlukan saya membuat penambahan bergantung kepada tempat lokasi, banjir, kebakaran dan kerosakan akibat rusuhan semua itu.
Dan nak beli insurans sekarang ni pun is in your fingertips. You boleh pergi online, dekat apps, macam-macam. Atau you nak guna agent kawan baik anda. Cakap saja, insurans mungkin belum sampai tarik, dia expire, dia pun dah bagi satu reminder. Kawan, nak macam mana? Kita bantu. Sampailah dia ambil road tag bagi you. Itu special service lah. Ini kalau anda buat dengan agent yang anda percayai. DIY semua you kena buat sendiri. Beza dia mungkin dari segi diskaun. Kalau anda DIY, kadang-kadang syarikat insurans bagi diskaun 10% daripada premium. Agent adalah, tapi kita faham kan 10% tu commission dia. Kalau dia bagi, dia nak makan apa kan. Tapi terpulanglah dia bagi servis kan. Alright. So, okay, sedikit sebanyak kalau nak beri ada kereta, tuan-tuan puan-puan kena tahu kan, you buat pinjaman. So, bila ada buat pinjaman, untuk berbayar, bank akan ambil tindakan untuk tarik balik kereta. Di antara syarat dia lah, kalau 2 bulan tak bayar betul-betul, dia akan hantar schedule, second schedule, fourth schedule, semua itu. Dan ingat, bila dia dah tarik kereta itu, dia juga bagi masa untuk you ambil balik kereta itu. Tapi syarat dia, you kena bayar yang tertunggak campur dengan kos-kos penarikan kereta. Apa kos dia? Kos untuk orang tarik kereta. Kos untuk kereta tu letak dalam store yard. Simpan kereta ni sampai hari nak lelong atau anda dapatkan balik. Kos-kos ni dia kira hari. Store yard sehari RM15, RM20. Kalau yang ada shaded mungkin tinggi sikit. Tapi biasa dia tak ada shade lah sebab dia nak masuk semua kereta. Kena bayar. Kalau dah 2 minggu baru nak pergi claim balik, nak bayar yang tertunggak 15 hari kali 14 hari, RM15 kali dengan 14 hari you kena bayar. Semua itu. Bila kalau anda rasa kereta ni memang tak nak lah, tak mampu, tak apa, lelong. Bila lelong ada baki dia. Yang kita panggil baki kerugian selepas lelongan. Daripada baki itulah tuan-tuan puan-puan kena bayar juga. Ini yang jadi isu. Ramai pemuda yang tak faham ke, tak pasti ke, tak dapat tahu ke. Ingat kereta dah tak ada, nak bayar apa lagi kan? Itulah silap. Sebab bila dah lelong tu, baki yang ada tu you tak bayar. Dulu RM13,000 jadi RM15,000. 5 tahun, 10 tahun. Jadi RM30,000. Sebab bertambah interest dengan kos-kos lain. Tiba-tiba nak buka akaun. Tuan, akaun dah sangkut sebab ada tindakan mahkamah untuk bankruptkan anda. Dulu RM30,000 dah cukup untuk bank ambil tindakan keberangkapan. Sekarang dah tak ada lah. Dia naik jadi RM100,000. Dan bagi juga sekarang akta keberangkapan atau insolvensi ini pun ada sedikit penukaran. Dulu kalau anda jadi guarantor kepada siapa-siapa yang diisytiharkan bankrupt, tuan-puan juga akan dikenakan tindakan mahkamah. Tapi sekarang tidak, sebab untuk kereta, untuk rumah, untuk pinjaman peribadi yang berdasarkan untuk bukan untuk bisnes, anda sebagai guarantor, anda dianggapkan sebagai social guarantor. So kalau penjamin sosial ni, bank tidak boleh mengambil tindakan untuk keberangkapan ke atas guarantor dia. Itu kira baguslah bagi guarantor yang kadang-kadang kita nak guarantor saudara ke apa, dia tak bayar, kita pula jadi bankrupt. Dulu ya boleh, sekarang dah tak, bank tak akan. Tapi ingat, jadi guarantor ni tanggungjawab sama lagi. Walaupun bank tak boleh ambil tindakan keberangkapan, dia boleh ambil tindakan lain. Beku akaun, sita barang, macam-macam. Garnishment, itu semua. Okay? So ingat, nak jadi guarantor, fikirkan. Kena tahu tanggungjawab anda. Okay? So memang kalau dah lelong tu masih lagi kena bayar baki-baki yang masih tak selesai tu. Okay? Inilah secara am dia, secara teknikal, stage by stage, apa yang mereka akan buat, notis, kemudian dia akan tarik, kalau anda bayar jumlah yang tertunggak, kita akan dilepaskan balik kepada tuan-tuan puan-puan.
Dan kemudian itulah just sedikit nasihat lah. Kalau lah tuan-tuan puan-puan rasa memang tak mampu, dulu ada kerja, sekarang dah tak ada kerja. Dulu bisnes ada, sekarang bisnes dah tak ada. Sakit, kena terpaksa tak boleh aktif dah, pendapatan dah berkurangan. Bila keadaan berlaku, anda rasa tak mampu nak serah balik kereta itu. Nasihat, kalau anda nak serah kereta itu, pastikan kereta itu serah kepada bank, bagi kunci kepada pegawai bank yang bertugas, dan kalau boleh dapatkan satu kepastian mereka dah terima kereta itu. Jangan sahaja letak kereta di depan bank, bagi kunci dekat pegawai dan you just letak, you lari. Kadang-kadang sebelum pegawai tu turun, kereta dah hilang. Hilang mengapa? Bukan ditarik orang, hilang dicuri orang. So masa tu you akan tanggung harga kereta keseluruhan. So kalau memang nak serah, buat appointment, jumpa pegawai yang ada, pastikan kalau ada hitam putih cakap saya dah serah kereta itu, bagi dekat dia. Sebab ada insiden mana letak saja di depan bank, bila pegawai nak ambil, kereta tu dah hilang, jadi lagi masalah ni. Okay? Bagi mereka yang rasalah tak apa, sekarang saya dah tak mampu, saya serah saja, bila keadaan saya lebih baik, saya akan beli apa. Boleh, tapi pastikan serahan tu berjalan dengan baik, ikut apa yang sepatutnya. Okay, so inilah yang tuan-tuan puan-puan just nak share tu, bayaran kalau dah ditarik kereta ke apa itu, apa yang anda boleh buat, bayarlah tunggakan tu dapat daripada store yang dia atau di depo dia. Kos tunggakan, penghantaran kereta, semua ni you kena bayarlah sendiri. Kemudian kalau dah dilelong, anda kena juga bayar apa baki yang ada. Dan kalau rasa nak cari pembeli tu boleh, tapi kena top up lah kan. Biasanya nilai harga kereta kita lebih rendah daripada jumlah yang masih kita pinjam. Kita kena top up. So tu sedikit kenyataan di sini bahawa memang 21.53% disebabkan pinjaman kereta. Macam saya cakap tadi lah, sebab dia orang tak faham. Ingat kalau kereta dah tarik, dah tak ada, nak bayar apa kan? Itulah kefahaman yang salah. Sebab dia tak bayar apa baki yang masih ada selepas lelongan tersebut. Okay. Oh, okey. Nak berkongsi sedikit. Ini apa yang kita cakap ni, beli kereta melanggang. Subscription. Dia lain sedikit daripada beli kereta macam kita biasa tu sewa beli. Okey, mengapa ini dah agak trend juga. Walaupun dia trend tapi tak ramai yang ambil pilihan ni. Biasa dia orang yang ambil pilihan ni lebih kepada kereta yang konti yang bersusut nilai yang banyak. Dia buat subscription di mana duit muka yang dia bayar tu taklah 10%. Kadang-kadang mungkin berapa persen saja bayar down payment. Contoh macam kereta adalah kalau you scroll dekat website ni, ini ada beberapa website dia. Harga dia mungkin 50,000 tapi dia down payment dia atau duit muka baru deposit 3,000. Tapi lepas tu bayaran bulanan dia tinggi sikit. Mengapa? Sebab yang subscription ni biasa dia untuk 3 hingga 5 tahun saja. Lagi banyak tahun you pilih, mungkin pembayaran dia, pembayaran bulanan dia kurang. Tetapi deposit dia dah akan jadi lebih tinggi. Okay. So, beza dengan yang kita biasa buat dengan bank sewa beli ni, bayaran bulanan ni dia lebih tinggi sikit sebab dia lebih masa dia lebih pendek. Walaupun bagaimanapun bayaran yang lebih tu kita boleh rasa tak perlu risaulah tentang kos penyelenggaraan. Maksud dia cukup masa saya you bawa dekat workshop, dia orang akan bagi semua percuma. Mereka akan ganti kalau perlu ke tayar yang ada warranty, dia ganti apa yang ada warranty. Wear and tear yang ada, dia orang semua percuma. You tak perlu risau nak pergi cari workshop ke apa, tidak. You just pergi, dia orang buat semua.
Pada masa yang sama, susut nilai dia anda tak perlu tanggungjawab anda lah, sebab memang kereta ni kalau anda nak pakai 3 tahun, kalau tak 4 tahun. Lepas tu you serah balik pada mereka dan mereka akan pergi tanya you lah. Okey, kereta ni you nak, kalau nak you bayar sejumlah atau pergi pinjam sejumlah ni, kereta anda boleh pakai teruskan. Kalau anda tak nak, boleh deposit, kita simpan, pilih lagi kereta baru yang ada di sini. Itu subscription lah. Kemudian kalau berminat dalam subscription ini, anda perlu tahu ada yang bagi limitation penggunaan kereta. Contoh, dalam sebulan mungkin tak boleh melepasi 10,000. Ada yang cakap setahun tak boleh melepasi mungkin 100 km. Contoh, kalau melepasi boleh, bukan cakap tak boleh kan, dia tak boleh control so you pakai kereta. Kalau lebih, dia kena charge 30 sen, 50 sen sekilometer daripada lebihan tu. Okay. Dan ingat, kalau berminat dalam subscription ini, anda tak bolehlah modify kereta tu kan. Tak suka radio yang kecil ni, nak tambah ni. Sport rim dia tak cantik, nak tambah. Boleh, tapi bila you nak serah balik tu, you kena pasti dia jadi as is where basis yang baru tu, yang asal masa you ambil. Itu modifikasi dia tak benarkan. Nak buat boleh, tapi bila nak serah balik, you kena bagi dia baik kepada kereta asal dia. Itu syarat dia. Ramai yang guna ni biasa dia untuk mereka yang kerap nak tukar kereta lah. Tapi kereta bukan anda punya. Ini memang 100% sewa. Sebab kereta tu masih tuan punya syarikat subscription itu. Okay. Dan kadang-kadang kereta yang susut nilai dia tinggi. Boleh beli subscribe kepada kereta tersebut melalui syarikat-syarikat yang ada di sini lah. Macam Renault, Nissan, Flux, Go-Car dan Kinto semua. Boleh. Di antara cara daripada anda berhajat nak beli, mungkin sewa beli. Boleh juga. Okay. So anda tak perlu risau tentang susun nilai. Last kali ni, sambung bayar, jangan terlibat. Mengapa? Banyak juga isu-isu dia. Dan di antara dia, kalaulah anda bagi juga kepada pembeli tu, dia tak bayar ansuran tu, bank tak akan kacau pembeli tu, dia akan kacau pemilik asal dia. Anda perlu menjawab kepada bank. Dia tak kira, saya dah bagi kat saudara yang pakai semua tu, dia dah janji nak bayar tapi dia tak bayar. Itu tanggungjawab anda. Pada masa yang sama, kalau dikenakan saman pula oleh pemilik baru, kereta masih nama anda. Anda juga akan diberi saman yang sama sebab tak tukar nama. Dan dalam section-section di sini 38, 46, jenayah kalau sambung bayar itu. Dia ada kes, boleh dikenakan denda dan juga penjara kalau serius. Okay, so memang tidak digalakkan. Okay, dan kalau samalah terlibat dalam kes ke apa, cik orang pertama dia akan hubungi polis, cakap ni macam dekat Kedah ni ada orang guna pakai seledup beras ke padi beras lah daripada Thai. Ni semua dalam custom. Orang tu tak habis-habis kereta dia kena pergi ke mahkamah, pergi tu semua tu, sampailah hari ni dia tak dapat kereta tu balik kan. So tapi tanggungjawab anda sebab anda dah serah kepada orang yang buat jenayah tadi. Risiko kepada pembeli pula, kalaulah anda cakap saya dah sign semua, penjual ni sambung bayar saya sign semua cantik semua, dia berjanji tak kacau, bila habis bayar dia akan tukar kepada nama saya, tapi tiba-tiba saja penjual tu dia dah meninggal dunia. So bila meninggal dunia, waris boleh menuntut sebab dia masih dalam hak asal tu, pemilik asal tu dia boleh tuntut. So waris tu tuntut. Tapi kalau cakap ni dah sign dulu ni tak boleh pakai, itu lain cerita. Sebab tak ada penukaan milik. Kemudian samalah pemilik asal nanti nak ambil kereta balik. Dia tak nak bagi, tak apa. Saya buat polis cakap kereta kita dah kena curi. Macam mana? You curi kereta orang walaupun you adalah ni suat-suat. Tak boleh. Kena juga kembali kepada pemilik yang asal. Jadi isu banyak. So rasa dia begitulah sedikit sebanyak yang saya cuba nak sampaikan. Masa pun dah lebih kurang 11.30. Okey.
So kalau ada apa-apa sebelum ada soal jawab, saya nak serahkan balik kepada Encik Zaki. Silakan Encik Zaki. Right. Okey, terima kasih Mr. Tan. Dah cukup menarik ya perkongsian kita pada pagi ini. Kereta baru jangan terburu-buru, kereta terpakai janganlah sampai pakai. Alright, kita ada beberapa soalan daripada rakan-rakan pendengar kita pada pagi ini daripada Facebook dan juga daripada Zoom. Saya bagikan kepada yang pertama Facebook kita iaitu Elvis. Nama glamournya lah. Elvis bertanyakan, Mr. Tan, macam mana nak tambahkan pendapatan untuk keselesaan hidup? Silakan Mr. Tan. Okey, ini soalan lah. Saya pun kadang-kadang tertanya diri kita sendiri. Macam mana nak tambahkan pendapatan? Sebenarnya nak tambah pendapatan ni memang ada, tapi kita fikirkan dulu. Adakah lebih senang untuk kita mendapatkan pendapatan atau mengurangkan perbelanjaan? Yang mana satu yang rasa dia lebih lebih senang untuk dibuat? Rasa dia mengurangkan perbelanjaan tu boleh kita cuba dulu. Saya rasa dia lebih baik sebab kerana nak menggandakan pendapatan kita perlukan banyak lagi usaha yang ada. Tapi perbelanjaan kita boleh kawal. So mungkin boleh mula daripada buat satu penilaian diri sendiri, tengok pendapatan kita sebenarnya berapa. Kadang-kadang ada orang yang 2,000 pun cukup dah, ada orang 10,000 pun tak cukup. Kan, sebab dia cakap lifestyle saya, gaya hidup saya memang 10,000 tak cukup. Memanglah sebab komitmen dia tinggi, rumah dia bayar 3,000, kereta dia bayar 1,500 lagi kan, banyak-banyak lagi dia hari Minggu dia kena belanja macam tu, dia kena pergi sana ke sini, semua lifestyle dia. So memang dia terpulang kepada individu. Tetapi kalau dia dah tengok perbelanjaan dia memang paling minimal lah, harga sekarang pun barang dia cakap naik, dia pun cuba nak kurang, dah tak boleh. So perbelanjaan tu paling rendah dah. So dia terpaksa nak menaikkan pendapatan sebab pendapatan sekarang tak mencukupi. So apa cara dia untuk menaikkan pendapatan dia? Antara dia, kita tengoklah apa kemahiran kita yang ada. Kadang-kadang kemahiran kita ni ada disebabkan kita ada sesuatu minat. Kita nak improve, macam kita boleh buat online business, kita tahu macam mana nak buat posting, kita tahu macam mana, ada sekarang yang panggil apa, dropship. Dia orang-orang tengah untuk beli jual sebab dia ada cara dia lah untuk dapatkan business tu. Itu cara dia juga. Tapi nak sampai tahap selesa, saya tak tahulah, selesa juga bermacam-macam. Ada yang selesa itu maksud dia kena macam itulah tinggi dia. Ada yang selesa cukup, boleh saja. So bergantung kepada individu. Tapi itu dah cara dia. Dan pada masa yang sama, memang kalau kita dah ada masa kerja sekarang kita full time yang aktif itu pun tak ambil masa yang panjang, kita pun tak letih. Memang kita ada peluang untuk buat kerja-kerja tambahan untuk mendapatkan pendapatan lebihan. Ini untuk sampailah tahap yang kita rasa selesa. Tapi cara yang senang sekali macam kita cakap tadi, cuba tengok perbelanjaan kita. Ada tak cara dia kita kurangkan komitmen dulu? Right, itu dia. Harap dia jawab soalan itu. Yes, of course. Terima kasih. Terima kasih Elvis, pandangan daripada Mr. Tan. Mr. Tan, kita pergi pada soalan yang kedua. Dia datang daripada Naraini FA, Cahaya Mata Enterprise. Dia tanyakan soalan, saya beli kereta, Mr. Tan, tapi sekarang ni dah terasa tak mampu dengan kenaikan OPR. Saya pernah cuba apply suatu loan kereta, tapi antara syaratnya perlu ada bukti pendapatan kurang. Saya tak ada bukti pendapatan kurang tersebut. Tapi memang rasa agak terbeban dengan loan kereta sekarang ini. Pandangan Mr. Tan, adakah saya perlu jual kereta ataupun saya join AKPK? Silakan Mr. Tan. Okey, saya rasa Puan Noraini pun dah kita bincang tadi kan. Kalau anda nak jual kereta ni, di antara syarat dia rasa dia kena top up lah. Sebab nilai kereta ni kebiasaan dia lebih rendah daripada jumlah hutang yang masih dekat bank. So kalau Puan rasa mampu untuk top up atau bila you jual kepada ejen, contohlah kita bagi 80,000 contoh, tetapi kereta baki dalam bank tu 100,000. Kalau Puan rasa 20,000 tu mampu top up, boleh proceed.
Tetapi macam saya cakap awal tadi, jangan sambung bayar lah sampai tahap disebabkan tak mampu nak juga jual kereta, bagi minta 10,000 orang sambung bayar, jangan terlibat. So itu syarat dia. Kemudian memanglah kalau OPR tu dah naik, ada juga bank, tapi sepatutnya OPR ni sepatutnya lah dia tak mengganggu, sebab kereta ni dia interest dia flat. Dia kalau 4.5. Rumah personal loan mungkin dia ni bergantung kepada dia punya BRR kan, atau BR dia punya rate dia. OPR naik, BR naik, maka interest pun naik. So kembali kepada soalan tu, sama ada ke AKPK ke bank. Saya rasa ke bank ni dia tengoklah, kadang-kadang dia nak susun semula, dia nak restructure, tetapi dia tak boleh sebab baru-baru ni kan ada moratorium. So ada yang beli kereta pada tahun 2018, 19, bayar tak sampai 6 bulan, moratorium setahun. So bagi bank tu pengurangan pokok pembayaran pinjaman interest dia memang rendah. So bank kalau nak struktur semula ni dia tak mampu sebab dia kurang dan sebab itu dia memerlukan sesuatu yang kukuh lah untuk dia recommend tu. So nasihat dia kalau dah ke bank pun dah tak boleh, cuba datang ke AKPK. Kita boleh syorkan cara dia macam mana AKPK membantu, dan puan boleh tengoklah sama ada dia membantu dari segi berkurangan ke, atau mungkin kereta ni tak mampu bayar disebabkan hutang-hutang lain, bukan hutang kereta saja. Hutang ke rumah pun ada, hutang kad kredit, personal loan, OD. Itu semua mungkin kita cuba juga kurangkan komitmen di sana, dengan harapan kalau worst scenario kita dah kurangkan komitmen lain tu, komitmen kereta kita macam boleh bayar sebab dah kurang di sini, kita dekat kereta ni kita macam okey, dan teruskan bayaran dengan bank. Tetapi yang hutang-hutang lain ni AKPK akan minta bank, Jasa Bank tu kurangkan pembayaran komitmen dia. Okay. Dan itu juga bergantunglah kalau kereta ni kereta persendirian ke atau berdaftar dengan syarikat. Okey, harap saya jawablah soalan itu. Yes, tadi Puan Nuraini, anda harus berjumpa dengan pegawai kan di AKPK untuk dapatkan simak nasihat. Alright, Mr. Tan, ada soalan yang seterusnya pada Facebook, datang daripada Wan Rusdi. Okey, antara pembelian kereta atau sewa kereta secara mingguan, yang mana lagi baik jika penggunaan mahukan guna kereta tidak secara kerap, Mr. Tan? Silakan. Okey, mungkin kawan ni dia terpikat dengan subscription. Tapi memang subscription tu ada kelebihan dan juga kelemahan dia. Dia ni sesuatu yang agak barulah. Dulu kalau syarikat, syarikat tu dia panggil leasing, dia ni dia panggil subscription sebab dia punya proses tak sebanyak dalam syarikat leasing itu. So kembali soalan tu, kalau dia kurang nak pakai, dia cakap sama ada lebih baik penggunaannya mengguna kerap atau secara sewa kereta. Okey, kefahaman saya sewa kereta ni mungkin macam kita panggil yang kita sewa masa lah kan. Okey, hari ni saya nak pergi ke sana, minggu ni Sabtu Ahad saya kena pergi ke outstation. Saya tak ada kereta tapi saya perlu kereta, saya sewa 2 hari. So memang dia kereta ni kalau anda tak kerap pakai, kereta boleh rosak kalau sentiasa simpan di rumah. Kalau ada jenis yang rasa malas nak pakai kereta, jam sini jam sana, lebih baik saya guna pengangkutan awam. Memang kalau anda jenis yang rasa okey saja, tak kisah dengan disiplin nak keluar awal, nak pergi bekerja pada masa yang ditetapkan bergantung kepada masa pengangkutan awam, dan okey saja. You tak semesti perlukan sebuah kereta sebab you kurang pakai. Biasanya ni berlaku kalau mungkin dia ada 2 buah kereta, satu ni untuk bekerja, satu ni untuk hari Minggu. So soalan dia sama ada lebih baik sewa ke tidak, dia ni sebenarnya bergantung. Kalau anda memang tak perlu juga sewa kereta ni, juga kalau pada jangka masa panjang pun agak mahal lah kan, sebab you sekali sewa dia kira jam, dia kira hari kan, kadang-kadang ada yang kira jam, ada yang kira hari. So cadangan dia kalau nak jimat kan kita ada Grab kan. Itu juga jadi juga. Tapi sebab you tak guna Grab, so you pun tak pakai banyak. Guna Grab sajalah. Tapi kalau cakap tak pakai banyak tapi setiap minggu kena pakai,
mungkin difikirkan, kirakan kos dia. Sebab kereta ni kan banyak lagi perkara yang you kena sewa, you kena make sure that kereta ni you kembali pada masa yang ditetapkan. Kalau you kembali kereta ni lepas masa tu, dia ada kos-kos lain tambahan. Dan juga mileage dia kadang-kadang kena penuh minyak dulu sebelum balik. Contoh-contoh itulah. So terpulang kepada anda. Tapi kalau anda rasa boleh diatasi dengan Grab ke apa, dan teruskan dengan tu cara dia. Alright, harap saya jawab soalan tu. Yes, macam tu ya. Puan Rosli, jawapan daripada pesertaan. Mungkin soalan kita yang terakhir nampaknya daripada Zoom juga. Okey, daripada Zurina Mr. Tan, dia kata, adakah loan kereta akan terkesan atas kenaikan OPR ikut harga ataupun brand dia? Silakan. Okey. Sebenarnya OPR ni sebelum ni orang panggil BRR. Tak disebabkan kan banyak berita pasal OPR bank negara macam tu semua, so orang pun panggil OPR. Sebenarnya OPR bank taklah dia orang tak guna OPR. OPR ni asas kepada bank untuk naikkan BRR dia atau BR. So sepatutnya kita lebih kerap cakap, kalau bank naik BR tu macam mana atau BRR tu macam mana. So OPR ni taklah, tapi tak apa, orang semua pun faham kan. Faham. So ikut harga atau brand tu tidak sangatlah. Loan kereta ni kesan dia bila interest dia naik. Macam saya cakap awal tadi, sepatutnya kereta dia tak, kecuali kalau anda buat pinjaman kereta ni yang apa orang cakap ni fleksibel, yang ikut interest BRR atau BR. Biasa dia kalau tak silap lah, pinjaman dia Islamik. Kalau saya tak silap, dia Islamik, dia tak tetap. Dia ada BR campur sebab Islamik tu dia bukan macam konvensional. Dia ini bergantung kepada pembelian. Maksud dia harga belian. Dia tak campur interest semua tu. Konvensional tu dia flat interest dia. So kembali kepada soalan dia, dia tak ikut brand, dia tak ikut harga. Memang kalau anda pinjam banyak, installment tinggi, bila interest naik atau OPR, PR itu naik, so memang dia akan ganggu juga dari segi pembayaran bulanan anda. Itulah di antara kesan dia. So dia bergantung kepada pinjaman. Berapa pinjaman? Lagi tinggi pinjaman, lagi tinggi installment. So bila OPR itu naik, memang dia akan lebih tinggi. Ikut brand, mungkin pada masa you nak buat loan tu, memang ada bank yang ikut. Kalau dia brand yang Conti ke apa, mungkin interest dia rendah sebab loan dia besar. Tapi kalau brand yang lain-lain tu, kadang-kadang dia ada tie up dengan syarikat tu, dia bagi interest yang rendah. Contoh nak beli kereta jenis jenama ni, bank ni ada kerjasama. So dia bagi interest yang rendah. Boleh juga kadang-kadang ni berlaku. Tapi kalau ikut harga dengan brand dari segi pembayaran balik tu, OPR naik tu, dia bergantung kepada sama ada dia interest dia tetap ke atau dia berubah-ubah. Kalau berubah-ubah, dia akan naik. Okay, so jawab soalan. Yes, betul. Jawapan daripada Mr. Tan untuk Zurina. Dan kita terus kepada soalan. Makin lama makin ada yang bertanya ni Mr. Tan. Daripada Facebook, Zuraini Abdullah. Sebab itulah katanya ramai yang buat macam jual ke kawan-kawan. Sebab nak jual harga, tak boleh cover. Okey, kalau jadi macam ni, ada apa-apa penyelesaian tak Mr. Tan? Tak mampu nak bayar, nak settle kat bank tak boleh. Itu yang jual beli kat kawan-kawan. Memang ada risiko yang besar. Ada suggestion sebab saya rasa ramai yang menanti masalah ini. Sila, apa pandangan Mr. Tan? Ini cerita sambung bayar lah kan. Ya. So memang dia kadang-kadang kita tak menggalakkan, tapi ada juga yang terpaksa. Kalau terpaksa juga, sebaik-baik dia, kita rasa yang soalan kawan ni kira kawan yang baik lah kot. Bukan kawan punya kawan lah kan. Itu kawan yang baik. Sebab mengapa nanti ada isu apa-apa ni, kawan tu tak bayar. Sekurang-kurang dia, kita pun boleh jadi macam bank lah kan. Kita call, macam mana bank kacau saya dah, tak bayar lagi ke? Worst scenario kalau dia cakap, okey 6 bulan ni, tapi ke depan ni macam nak hilang kerja. Sekurang-kurang dia serah balik kereta tu. So kita bolehlah pergi cari online ke, atau kita ikhtiar macam mana nak dispose tu. Tetapi kalau kawan-kawan tu kita tak kenal sangat,
Tapi Bahaya kita dah. juga nak join tu kita worry sebab kan bila dia ambil nilai yang rendah kita kena top up tak mampu. Itu risiko dia memang ada. So kita elak. Kalau nak juga jumpa orang yang kita kawan yang kita boleh kita kenal lah. Kawan rakan sekerja kan. Rakan sekerja pun kan kena risiko. Dia tiba-tiba dia transfer. Itu jadi isu. Transfer ke mana tak tahu, balik ke kampung ke mana. So soalan dia, adakah ini penyelesaian yang baik? So kalau you tak ada cara, macam kita cakap solution nak serah bank pun tak boleh. Lelong pun takut. Kadang-kadang kita lelong pun okey. It's just that bila kita lelong, kita bersedia untuk baki. Baki yang bayaran tu tak perlu seketui. Tadi kalau you nak jual kepada ejen kereta, ejen kita cakap you kena top up. Kalau you tak top up, kita tak boleh tukar nama. Tak boleh tukar nama, you kena risiko sambung bayar lah. So sama juga. So sebabnya anda boleh pilih. Kalau sambung bayar itu kepada kawan yang kita tak kenal sangat, lebih baik kita serah kepada bank. Sebab bila you serah kat bank, baki yang ada tu kita rasa tanggungan kita kurang. Kalau you tak serah kepada bank, tanggungan keseluruhan pinjaman yang ada, contoh masih hutang bank RM50,000, tanggungan tu RM50,000. Sebaliknya kalau anda serah kepada bank, bank lah kalau kereta tu masih okey ke apa, orang beli RM30,000. Sekurang-kurangnya baki tinggal RM20,000. Itu pula tanggungan RM20,000. Taklah macam tadi tanggungan RM50,000. Sebab dua keadaan ni pun sama aja. Sama macam mana? Kereta memang kita dah tak ada. Serah kawan pun kita tak ada kereta. Tapi ada risiko. Serah ke bank, kereta tak ada. Tetapi hutang yang sikit tu AKPK boleh bantu. Bayar juga tapi AKPK boleh bantu. Tapi you selamat. You tahu kita ni memang saya tak bertanggungjawab. Saya hanya tanggungjawab untuk bayar hutang yang masih ada sahaja. Kalau you bagi kat kawan yang tak kenal, bukan sahaja 20, 50 saman, jenayah, macam-macam lagi you kena tanggung kalau berlaku apa-apa. Itulah jawapan yang saya boleh bagi. Harap dia jawablah soalan itu. Yes, menjawab soalan. Terima kasih kepada Mr. Tan dan Sudi, dan mungkin ada kata-kata nasihat yang terakhir Mr. Tan boleh kongsikan dalam webinar kita pada pagi ini, kereta baru yang jangan terburu-buru, kereta terpakai. Jangan sampailah pakai. Silakan Mr. Tan. Okey, kami dah sampai dah penghujung sesi hari ini, dan saya haraplah tuan-tuan puan-puan di sini yang setia mengikut kami untuk sesi pagi ini dah harap dapat mesej tu. So kata akhir dia, buatlah apa yang sepatutnya, tetapi jadilah seseorang yang buat keputusan yang orang panggil apa, informed decision, atau keputusan yang termaklum atau bermaklumat. Maksudnya you nak buat apa-apa pun you dah buat homework sendiri, you dah tanya. Nak buat subscription tadi yang kita cuba sampaikan tu okey tak? Tapi ada kelemahan kelebihan dan kelebihan dia. Nak beli kereta pakai, kereta baru, apa kelemahan kelebihan dia. Kadang-kadang kita malas kan nak tengok tu semua. Tapi kalau anda cuba buat keputusan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan maklumat yang ada, dan pada masa yang sama anda akan tahu kita nak buat sesuatu tu ikut kemampuan, jangan ikut hati saja. Kalau anda dah buat semua ni, sememang dia, tuan-tuan puan-puan akan buat keputusan terbaik untuk diri anda. Okey, inilah kata akhir saya. Okey, terima kasih Mr. Tan, dan kita harapkan kita akan berjumpa kembali dengan Mr. Tan yang dapat berkongsi tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan kereta baru, jangan terburu-buru, kereta terpakai jangan sampai pokai. Pilihan terletak kepada anda, ikutlah kemampuan. Orang kata pukul baju di badan sendiri, dan berpada-padalah dalam anda berbelanja. Dan insyaAllah terima kasih Mr. Tan sekali lagi dapat bersama dengan kami, dan kepada anda teruskan dengan kehidupan dan tetap menjaga kesihatan kita di luar sana. Selamat berhujung minggu. Nampaknya cuaca di Kuala Lumpur ni hujan Mr. Tan, dah hujan dah. Di Kedah sama juga. Lebih kurang macam tu, gelap dah. Lebih kurang juga. Okey. Dan di luar sana berhati-hati, dan kita harapkan anda terus dengan penghidupan. Dan akhir kata bagi Pak Semi lagi makan terima kasih kepada Mr. Tan. Terima kasih kepada anda yang dapat bersama kami. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Dan saya sudah ingat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Mr. Tan. Terima kasih. Okey. Terima kasih Encik Zaki. Kita jumpa lagi. Sama semua.